maka memadalah engkau padanya syaitan, barang yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Dan kata olehmu, Tuhanku, berlindung aku dengan dikau daripada permainan segala syaitan, daripada permainan syaitan. Dan aku berlindung dengan dikau, Tuhanku, bahawa hadir mereka itu segala syaitan. Di antara perkara yang menghalang kita daripada melakukan amal soleh selepas daripada dunia, yang merupakan di antara perkara yang menghalang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, selepas daripada dunia, maka seseorang hamba yang ingin beribadah kepada Allah Ta'ala itu akan bertemu dengan satu lagi makhluk Allah yang mengganggu ataupun menghalang mereka untuk melakukan amal soleh. Pertama-tama sekali yang mengganggu kita nak melakukan amal soleh ialah dunia, iaitu perkara-perkara yang tidak ada sangkut paut dengan ibadat. Keseronokan dunia, pangkat, jawatan, puji-pujian, harta kekayaan, itu hiburan-hiburan, itu yang dinamakan dunia. Kalau makan bukan sekadar makan, tapi nak mewah dalam makanan. Kalau berpakaian bukan sekadar nak menutup aurat, tapi nak pakaian yang megah-megah. Kalau kenderaan bukan kenderaan asalkan boleh bergerak, tapi nak kenderaan yang hebat-hebat. Kalau rumah bukan sekadar rumah yang dapat kita berlindung daripada panas hujan, tapi nak rumah yang gagah. Kalau harta tak cukup sikit, yang kita nak makannya sesuap, tapi kita kumpulkan berkapal-kapal. Itu yang dimaksudkan dengan dunia. Jadi perkara yang pertama yang mengganggu hamba ataupun menghalang kita hamba ni nak mendekatkan diri kepada Allah, nombor satu sekali dunia. Ramai orang tak boleh semayang sebab dunia. Ramai orang tak boleh nak duduk dalam majlis ilmu sebab dunia. Sibuk, tak cukup waktu. Mencari harta tak cukup waktu. 24 jam Allah bagi tak cukup. Kenapa perlukan duit yang banyak? Kenapa perlukan duit yang banyak? Kerana nak membayar kemewahan-kemewahan, keselesaan yang kita sendiri cari. Betul ke tidak? Itulah dia, sebab dia. Jadi ramai kita tak boleh nak ibadat, nombor satu sekali sebab sibuk dengan dunia. Sebab itu Islam mengajar kita supaya bersifat qanaah, memada dengan apa yang ada, supaya masa kita tu dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Banyak waktu untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita ada waktu untuk berusaha ataupun mengusahakan bekalan mati. Tapi apabila waktu yang Allah bagi telah habis kita gunakan untuk mengejar kekayaan, kemewahan, keselesaan, maka di situ dengan sendiri waktu untuk berusaha mencari bekalan akhirat tadi tak ada. Habis waktu. Contoh 24 jam hari ni, kita bekerja 12 jam. Tinggal berapa jam lagi? Tak masuk makan lagi, tak masuk masa berehat lagi, tak masuk waktu tidur lagi.
Jadi berapa minit yang tinggal untuk kita nak cari bekal akhirat. Itu kita ambil dalam masa sehari, tak payah ambil panjang. Dalam masa sehari Allah Ta'ala bagi kita 24 jam. Tak cukup dengan kerja 8 jam. Kita terpaksa kerja 12 jam. Terpaksa kerja 12 jam. Kerana apa? Nak mencari modal yang banyak, duit yang banyak, kerana nak membayar kemewahan-kemewahan yang kita dah miliki. Maka dengan sendiri masa untuk nak mengabdikan diri kepada Allah dah tak ada dah. Waktu nak duduk dalam majlis ilmu yang macam ni, ilmu yang wajib ni, dah tak ada masa dah. Sedangkan menuntut ilmu ni wajib. Wajib sama seperti sembahyang. Kita tak ada masa nak belajar bagaimana cara nak melakukan amal yang betul supaya amalan kita itu diterima oleh Allah. Tak ada waktu. Sebab waktu kita dah habis digunakan untuk mengusahakan dunia tadi. Begitulah setiap hari. Begitulah setiap hari masa kita habis digunakan untuk mengejar dunia tadi. Ada pun orang yang memilih untuk bersederhana ataupun qanaah di dalam dunia, dia tak perlu nak bekerja lebih waktu. Cukup dengan 8 jam dah boleh dah. Nak menjalani kehidupan atas dunia ni dah boleh dah. Tapi oleh kerana tamak loba kita mengikut nafsu yang tak pernah puas dengan apa yang kita ada. Nafsu ni dia suka lebih. Dia tak cukup sikit yang nama nafsu ni. Kalau makan bukan sekadar kenyang, tapi dia nak mewah dalam makan, tu nafsu. Kalau rumah bukan sekadar boleh melindungi anak bini daripada panas hujan, tapi dia nak rumah yang megah, tu nafsu. Nampak tak? Akhirnya tak ada waktu dah untuk ibadat. Ubat dia apa? Zuhud dengan dunia. Tu ubat dia. Nak menyelamatkan diri kita daripada penghalang ibadat yang pertama ni, dunia, maka wajiblah ada di dalam diri kita zuhud. Makna bencikan perkara-perkara yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Apa sahaja yang tak ada hubung kait dengan ibadat, maka kita tak nak. Kita tak nak bersibuk, berbimbang, mengusahakan sesuatu yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Kalau makan cukuplah sekadar kenyang, tak mewah pun tak apa. Kalau berpakaian cukuplah pakaian yang boleh menutup aurat, tidak megah pun tak ada masalah. Contohnya begitulah. Kalau rumah cukup sekadar melindung anak bini kita daripada auratnya dilihat oleh orang, selamat daripada mudarat panas hujan, cukuplah. Tak perlu nak megah-megah. Itu ubat dia, zuhud. Maknanya bencikan perkara-perkara yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Contoh, ibadat, jaga nyawa ni ibadat dah. Menjaga nyawa kita ibadat dah. Ibadat. Baik, pada adatnya nak jaga nyawa ni kena makan minum, betul? Adakah menjadi syarat untuk menjaga, memelihara nyawa kita, menjadi syarat untuk menjaga nyawa ni mesti makan yang mewah-mewah? Dah. Makan makanan yang sederhana pun pada adatnya boleh menjaganya nyawa dan memberi kesihatan. Nampak tak dah? Jadi bila kita nak makan mewah, maka itu yang dinamakan nafsu dan dunia tadi. Sebenarnya nak ibadat ni tak makan modal banyak. Nak melakukan ibadat tak perlu modal yang banyak sebenarnya. Macam makan tadi kan, nak menjaga nyawa tak perlu makan yang mewah-mewah. Tak perlu nak bawa anak bini kita setiap hari makan di tempat yang mewah-mewah. Cukup dengan makan yang sederhana pun dah terjaga nyawa kita pada adatnya. Tapi nafsu tadi, dia tak cukup dengan makanan yang macam tu. Dia nak mewah, nak makanan yang viral, nak makanan yang megah-megah. Itu nafsu. Itu yang dinamakan dunia. Adakah kita tak boleh nak menutup aurat kalau memakai pakaian yang murah-murah? Boleh tak tutup aurat dengan pakai baju bandar? Boleh tak? Boleh. Tak syarat nak pakai baju yang dalam cermin, betul?
Ke kalau tak beli baju dalam cermin, aurat tak boleh tutup? Dah. Baju pasar malam pun boleh. Tapi nafsu, dia tak nak. Dia nak yang megah. Selain daripada tutup aurat, dia nak pakaian tu megah. Nampak? Jadi benda yang megah-megah ni biasanya mahal. Tak dapat 10-20 ringgit. Nampak tak? Jadi bila mahal, perlukan kerja lebih. Perlukan kerja lebih. Nak duit banyak, kena kerja lebih tak cukup 8 jam, kena buat overtime. Kadang-kadang dengan overtime pun tak cukup, kena buat part time pula. Jadi itulah di antara punca tidak ada waktu untuk membuat persiapan mati. Na'udzubillah min zalik. Nanti akhirnya bila datang kematian, mati dalam keadaan tak ada bekalan. Sedangkan yang kita usahakan tadi, dunia tadi, semua kita tinggalkan. Rumah mewah kita tinggal, pakaian mewah kita tinggal, makanan yang hebat-hebat kita tinggal. Akhirnya balik akhirat dalam keadaan tak ada amal. Amalan yang kita buat pun Allah tak terima. Sebab apa Allah tak terima? Kerana kita buat tanpa tak ada ilmu. Kita semayang tanpa ilmu. Kita tak ada masa nak pergi belajar bab semayang. Sembahyang ni bukan sekadar buat. Dia ada pantang larang, ada syarat rukun. Akidahnya mesti betul, hatinya mesti ikhlas, bacaannya mesti betul, begini begitu. Tapi kita tak ada masa nak belajar. Nampak tak? Bila tak ada masa nak belajar, dah tentulah solat yang kita buat tadi akan melanggar undang-undang sembahyang. Macam kita bawa kenderaan tanpa belajar undang-undang jalan raya. Tentu akan ada undang-undang jalan raya yang kita langgar tanpa kita perasan. Nampak tak? Itulah akibatnya tadi. Ibadat yang kita buat, meskipun kita boleh buat ibadat, amalan kita Allah tak terima. Sebab buat tanpa ilmu ni, amalannya tak diterima oleh Allah. Maka mahu tak mahu, kita mesti uruskan waktu supaya kita dapat menuntut ilmu. Mesti. Tak dapat tidak. Tapi banyak alasan kenapa kita tak boleh nak duduk dalam majlis ilmu, kerana tak ada masa. Tak ada masa lah Ustaz. Bukan tak nak datang, tapi tak ada masa Ustaz. Kerja lah Ustaz. Tak ada masa Ustaz. Nampak tak? Sampai bila? Na'udzubillah. Moga Allah selamatkan kita. Nanti kita menyesal. Kita ni mati, hidup ni bukan untuk hidup. Kita hidup ni untuk mati. Kata Imam Ghazali, kenapa kita nak cari habis waktu kita korbankan segala waktu kita nak memburu mencari benda yang kita yakin kita akan tinggalkan. Kenapa? Kita tahu benda ni kita akan buang. Mau tak mau kita akan buang. Suka ataupun tidak kita akan buang. Kenapa habiskan waktu untuk mencari benda yang kau yakin kau akan buang? Alangkah eloknya kalau kau berusaha mencari benda yang akan kekal bersama-sama kau dengan di hari kiamat besok, daripada kita menghabiskan waktu mencari sesuatu yang kita akan buang. Jadi Imam Ghazali duk kata begitu. Sebab tu Allah sindir kita dalam Quran. Afala ta'qilun. Adakah kamu tak berakal? Adakah kamu tak cerdik? Adakah kamu tak waras? Kamu habiskan masa cari benda yang kamu akan buang balik, dan kamu tinggalkan sesuatu yang kekal selama-lamanya. Kita berusaha bermati-matian mencari kesenangan yang kita akan tinggalkan. Asbab daripada itu kita terlepas untuk mendapat kesenangan yang kekal selama-lamanya. Adakah kita tidak berakal? Jawabnya kita berakal. Tapi tindakan kita macam orang yang tak berakal. Itu Allah sindir kita dalam Quran. Adakah kau tak berakal? Kalau dalam bahasa kita, kau gila ke? Ibaratnya gitu. Nampak tak? Jadi atur balik. Jadi dunia ni man-man. Bukan tak boleh cari, boleh. Jangan langgar sempadan. Bukan tak boleh nak cari harta, boleh. Tapi jangan langgar sempadan. Itu yang Allah benci. Kau nak kaya, kayalah. Kau nak berharta, berhartalah. Tapi
sempadan Allah ni jangan langgar. Jangan sampai dengan sebab memburu dunia tadi kau tinggalkan solat. Jangan dengan sebab memburukan kekayaan tadi kau meninggalkan menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah. Sebab akibatnya nanti kau tak akan ada bekalan mati. Kita tak akan ada bekalan mati. Itu yang pertama. Yang kedua, lepas daripada hamba tu tadi mendapat taufik pertolongan daripada Allah sehingga dia boleh berzuhud dengan dunia, maka selamatlah dia daripada 4 benda yang menghalang dia nak melakukan ibadat. Yang pertama tadi dunia, selamat dah, terlepas dah apabila dia mengambil sikap zuhud. Kalau tak berzuhud tak boleh, mesti kena berzuhud. Yakni mesti dalam hati kita kena ada perasaan tak mahu, tak ingin, benci dengan benda yang lebih-lebih yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Mesti kena ada perasaan macam tu. Kalau tak, kita takkan boleh tinggalkan dunia tadi. Memang kita akan rasa tak cukup, tak puas. Sedangkan yang kita nak pakainya sedikit je. Tapi nafsu tadi, kalau makan tadi berapa suap je kita makan. Tapi nafsu nak banyak, harta berapa banyak yang kita dah pakai. Tapi nafsu cari banyak-banyak. Kerana nafsu ni dia suka menghimpun. Biarpun tak pakai, dia jadi satu kepuasan. Bila himpun banyak-banyak, dia jadi kepuasan. Nafsu jadi seronok je. Padahal tak pakai pun. Baik, lepas daripada hamba tu tadi diselamatkan oleh Allah, diberi taufik untuk bersifat zuhud, maka ada lagi rintangan yang menghalang dia nak melakukan ibadat, iaitu syaitan. Syaitan ni makhluk Allah yang Allah sendiri jadikan, yang Allah sendiri ciptakan dengan kehendak Allah. Apa hikmah? Apa hikmah Allah jadikan syaitan? Ada fahaman yang sesat, dia mengatakan Allah adalah Tuhan yang tidak bijak. Na'udzubillah. Mereka mengatakan Allah bukan Tuhan yang bijak. Kenapa? Kerana Tuhan menciptakan syaitan. Tuhan tu tak bijak, kata dia. Tapi golongan ni, orang yang beriktikad kata Allah tidak bijak, kafir, murtad. Dia kata Allah tak bijak sebab Allah ciptakan syaitan. Allah suruh kita beribadat, tapi Allah ciptakan syaitan yang ganggu kita ibadat. Jadi Allah ni bukanlah Tuhan yang bijak, kata dia. Na'udzubillah min dzalik. Kufur, murtad, kafir, orang cakap macam tu. Hikmah Allah Ta'ala menjadikan syaitan ni sebagai penghalang, cabaran. Daripada situlah nanti Allah Ta'ala nak saksikan manakah hamba yang bersungguh-sungguh nak mentaati perintah Allah. Siapa yang bersungguh nak ikut perintah Allah, dia akan sanggup melalui ataupun menghadap halangan-halangan, rintangan-rintangan yang ada tadi. Di situlah nanti akan terbuktinya mana hamba yang bersungguh dan mana hamba yang tidak bersungguh. Betul tidak? Kalau tak ada halangan, tak tahu siapa bersungguh. Kita tengok kalau dalam sukan, kita tengok sukan motocross. Kenapa dia buat benda-benda ni? Bukankah elok buat jalan lurus saja? Kenapa perlu ada benda-benda macam tu? Masuk air, lompat-lompat, ada lubang. Kenapa? Kenapa? Bukankah elok buat jalan lurus je? Tak mencabar, tak tahu siapa yang terror. Tak tahu siapa yang terror. Tapi bila ada halangan-halangan macam tu, sehingga ada dalam ramai-ramai pelumba tadi, dia boleh sampai ke garisan penamat, menunjukkan dia orang yang bersungguh-sungguh menghadapi rintangan tadi. Barulah terbeza dengan yang lain. Dan satu lagi, supaya kita mengetahui betapa besarnya nilai ganjaran pahala tadi. Sebab nak mendapatkan pahala ni bukan mudah. Nak kena tinggalkan dunia, nak kena zuhud dengan dunia, nak kena lawan syaitan, nak kena perang dengan syaitan, nak kena perang dengan nafsu, nak kena perang dengan makhluk yang tak faham tentang ibadat.
barulah boleh mendirikan ibadat dengan betul, barulah boleh hasil pahala. Maknanya pahala ni bukan murah. Nak menghasilkan pahala ni kena lalui benda-benda tadi. Contoh kita nak solat, nak dapat pahala solat bukan senang. Kena pastikan solat yang kita buat ni betul. Nak pastikan solat kita betul, kena ada ilmu-ilmu yang bersangkut paut dengan solat. Ilmu akidah mesti kena ada untuk pastikan iman kita betul. Nak mendapatkan akidah yang betul, nak belajar ilmu akidah ni berapa hari? 2 hari. Makan tahun. Betul tak? Nak belajar apa lagi? Dalam solat mesti tahu syarat dan rukun, kena ngaji fiqh pula. Berapa hari nak ngaji fiqh ni, bab solat ni? Nak kena ngaji bab air, bab mandi wajib, bab haid, bab nifas, bab istihadah, bab aurat, bab cuci najis, bab angkat hadas besar. 2 hari nak belajar tu. Makan masa. Nak mengaji pula bukan senang. Dunia datang kacau, manusia datang kacau. Berapa ramai yang sanggup datang ke surau nak belajar? Nampak tak? Ni proses nak mendirikan ibadat. Persiapan nak mendirikan ibadat yang betul ni tadi makan masa. Nak mendapatkan pahala tadi tu. Cuma orang yang tak faham saja mengatakan senang nak dapat pahala, asalkan sembahyang dapat. Dah, kalau sembahyang yang kita dirikan itu tidak seperti yang Allah suruh, jangan harapkan pahala, sah pun tidak. Jangan harapkan pahala, sah pun tidak. Nampak tak? Yang tasawuf ni pula nak menghasilkan ikhlas dalam hati pun kena belajar ilmu juga. Ikhlas ni bukan datang sendiri, nak kena cari. Nak kena bezakan yang ikhlas, yang tak ikhlas. Macam mana nak meninggalkan ujub, riak, takabur dalam ibadat, sum'ah dalam ibadat. Nak kena belajar tasawuf pula. Berapa hari nak belajar? Bacaan nak kena betul. Berapa hari pula nak betulkan makhraj bacaan kita, nak ngaji tajwid. Barulah dapat nak mendirikan solat tadi. Kalau betul cara buatnya tadi, betul ikhlasnya, betul akidahnya, cukup syarat rukunnya, barulah layak menerima pahala. Tapi tak cukup sampai situ. Ada benda yang mengganggu supaya pahala itu dimusnahkan kembali oleh Allah. Setan datang kacau supaya kita mengumpat. Setan datang ganggu supaya kita berhasad dengki. Nampak tak? Dia nak hapuskan pula pahala yang dah dapat tadi. Jadi bukan mudah yang namanya ibadat ni. Orang yang jahil sahaja mengatakan mudah nak beribadat. Tapi orang yang dah belajar, bukan mudah nak dapat pahala. Pahala ni bukan mudah nak dapat. Jadi itulah hikmahnya. Jadi bila Allah Ta'ala ciptakan halangan-halangan, gangguan-gangguan tadi supaya hamba tadi tahu betapa besarnya nilai yang namanya pahala tadi. Dan daripada itu mudah-mudahan hamba tadi sedar akan sayang sungguh-sungguh dengan pahala tadi. Dia akan jaga sungguh-sungguh pahala tadi. Sebab bukan senang nak dapat. Dia akan jaga baik-baik pahala tadi tu. Dia jauhkan benda-benda yang boleh menjadikan sebab pahalanya dibinasakan oleh Allah. Pahala ni bukan senang nak dapat. Jadi disayang, dijaga baik-baik. Kita ni sebab kita tak tahu nilai pahala tu. Itu sebab kita lepas je ibadat, kita buat benda yang merobohkan balik ibadat kita. Lepas je mengaji, mengumpat. Lepas semayang, mengumpat. Berdengki dan sebagainya. Sebab apa? Kita tak sayang dan kita tak tahu nilai pahala. Na'udzubillah min zalik. Buat bangunan tinggi-tinggi, lepas tu kita robohkan balik. Bukan orang lain, kita yang robohkan balik. Besok buat balik, lepas tu kita robohkan balik. Macam itulah sampai mati kita. Sampai mati macam itulah keadaan kita beribadat. Penat-penat buat, penat-penat susun tinggi-tinggi, lepas tu kita robohkan balik. Besok buat lagi.
lusa robohkan balik. Itulah kelakuan kita beribadat. Na'udzubillah. Sebab kita tak sayang pahala, sebab kita tak tahu nilai pahala. Maka katanya musannif, yakni adapun syaitan maka memadalah engkau padanya syaitan barang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mana Allah memerintahkan kepada Nabi kita supaya minta berlindung dengan Allah. Kalau dah Nabi pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya minta dengan Allah perlindungan daripada permainan syaitan, apatah kita yang bukan Nabi. Lebih-lebih lagi kita nak kena minta tolong dengan Allah supaya menyelamatkan kita daripada permainan syaitan ni. Nampak tak tu? Allah ajar Nabi. Allah Ta'ala kata apa? Wa qul rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Dan kata olehmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kata apa? Nak kata apa? Nak doa apa? Selamat daripada tipu daya syaitan, melainkan yang sedang berada di dalam jerangkap syaitan tetapi tidak sedar dirinya dalam jerangkap syaitan. Tak nampak, berasa dirinya betul, berasa dirinya dah selamat, padahal dia sedang berada di dalam jerangkap syaitan. Contohnya, kita orang yang baru belajar, orang yang baru hijrah ni, bersibuk berbimbang menuntut ilmu-ilmu yang fardu kifayah serta meninggalkan ilmu fardu ain. Ilmu yang Allah wajibkan belajar, kita tinggalkan. Kita bersibuk menuntut ilmu yang tidak diwajibkan. Itu jerangkap syaitan. Sibuk dengan ngaji tafsirnya, sibuk dengan ngaji hadisnya, sibuk dengan ngaji sirahnya, sibuk dengan pergi ceramah-ceramah umumnya, tetapi yang fardu ain tadi meninggalkan tauhid tak belajar, fiqh tak belajar, tajwid tak belajar, tasawuf tak belajar, tapi dirinya sibuk dengan ilmu-ilmu yang macam tadi tu. Bukan maksudnya ilmu tu salah, bukan. Kita tertipu, bersibuk dengan ceramah-ceramah umum, bersibuk dengan ilmu-ilmu fardu kifayah, sedangkan ilmu yang nak dipakai setiap hari dalam ibadat kita tinggalkan. Boleh faham ke tidak? Dalam ceramah-ceramah umum, tuan-tuan, ada tak diajar cara ambil wudu? Ada. Dalam ceramah-ceramah umum, ada tak diajar kita bab najis? Ada. Ada ke tidak? Dalam ceramah Isra' Mi'raj ada cerita tentang ambil wudu. Ada cerita tentang air mustakmal, air mutanajjis. Cara mandi wajib, ada? Tak ada. Ilmu-ilmu ni dalam fardu tapi kita yang seronok pergi ceramah-ceramah tadi, rasa puas hati dah. Alhamdulillah. Bagus dah. Dulu aku tak pernah langsung dekat dengan agama. Dulu pagi, petang, siang, malam tak peduli tentang ilmu ke ceramah. Tapi sekarang ni alhamdulillah, mana-mana ceramah jauh dekat semua aku pergi. Bagus tak? Bagus. Yang tak bagusnya sibuk dengan ceramah umum, tinggal fardu Faham tak apa saya cakap ni? Tapi tuan empunya diri puas hati dah. Aku dah jadi baik dah. Aku dah baik dah. Aku dah banyak pergi ceramah, tafsir pun aku dah pergi mengaji. Mandi wajib tak soh-soh. Akidah pun tak tahu ke mana hala. Sebab apa? Tak belajar yang fardu Lepas tu setan duk bisik lagi. Bagus dah, kau dah bagus dah, alhamdulillah. Dulu kau tak belajar langsung, sekarang kau dah sibuk dengan mengaji tafsir.
dengan ceramah umum kita pun puas hati. Oh, ini kalau mati 2-3 hari ni masuk syurga tanpa hisap dah aku ni. Nampak tak tu? Jerangkap dia. Jerangkap dia tuan-tuan. Ramai orang tak perasan kan? Ramai orang tak perasan ni. Bahkan ada yang degil tu. Kita kata jangan macam tu. Yang betulnya fardu ain jangan tinggal. Sebab ini wajib belajar. Bila ada masa lapang, gilah ceramah. Dengar ceramah umum, ceramah maulid, Isra' Mi'raj, nuzul Quran, gi. Lepas tu ada hujung minggu sesekali ada buka kitab tafsir hadis, gilah dengar-dengar, tak ada masalah. Asalkan yang 4 ni jangan diting. Ni baru betul cara menuntut ilmu. Ini baru betul cara menuntut ilmu. Sebab tu kita selalu ingatkan. Sebab tak nak tuan empunya diri tadi berasa puas hati dah, tapi dia tak perasan yang dia sedang dalam perangkap. Kesian. Kita kesian tengok. Kenapa nanti tetap amalannya takkan diterima oleh Allah? Ngajilah tafsir, ngajilah hadis, pergilah ceramah-ceramah umum. Kalau solatnya bersama-sama hadas besar, macam mana? Setiap kali solat bawa hadas besar. Setiap kali solat bawa hadas besar. Sebab tak tahu cara nak mandi wajib, tak tahu nak cuci pakaian sehingga pakaian yang dipakai itu pakaian yang mutanajjis. Sebab tak ada masa nak pergi belajar fardu ain kerana dah dilekakan dengan fardu kifayah. Sebab tu tok-tok guru yang nampak benda ni dia kesian tengok kita. Dia kesian tengok kita padahal kita tak tahu. Kita tak nampak yang kita ni sedang dalam perangkap. Sebab tu tok-tok guru ni dia ada ilmu, dia nampak benda tu. Sebab tu dia tegur, sebab tu dia nasihat, dia tak nak kita ni nanti menyesal. Tapi kalau dah kerah kepala, nak buat macam mana? Dah kerah kepala, buat macam mana? Tak apa ustaz, ni kalau kita belajar yang tinggi ni, nanti yang bawah-bawah tu dapat sekali. Ikut engkau lah. Dia kata kita kalau belajar tafsir ni, yang bawah-bawah tu dia ikut jalan sekali. Tak apalah. Nanti kalau ada anak nak sekolah, hantar darjah 6 terus. Tak payah masuk darjah 1. Dia kira sekali, sebulet kan sekali dapat sekali. Tu masalah masalah. Ramai yang macam tu. Kerah kepala. Tapi nak buat macam mana? Sebab tu ulama' ni dia nampak perangkap, mengentak perangkap dia nampak. Sebab tu dia tegur kita, jangan macam tu. Bagus dah nak pergi dengan ceramah tu, tapi yang fardu ain jangan tinggal. Dah tak nak dengar, nak buat macam mana? Masing-masing lah. Yang nak ikut, ikut. Tak nak, sudah, terpulanglah. Kita bagi nasihat. Sebab ni tadi, syaitan ni tadi. Syaitan ni tadi. Nampak tak permainan dia? Sebab tu kita kena minta berlindung. Kalau Allah tak selamatkan kita, memang duduk dalam perangkap sampai mati. Allah. Ada yang sibuk dengan ibadatnya, bantu orang sini, bantu orang sana, tolong orang sini. Bagus. Kalau kata derma ni, jangan buka mulutnya. Jangan kata orang susah aja, berderu pergi tolong. Sembahyang tak? Sembahyangnya tidak. Apa jadi dengan kebajikan yang kita buat? Tergantung pahalanya. Sana banjir, berderu pergi tolong. Tapi yang tolong tadi tak sembahyang. Apa jadi dengan bantuan kamu tu? Memang betul, bukan kamu nak menunjuk-nunjuk, mana ada ganjaran pahala kamu, tapi kamu tak terima sebab apa? Meninggalkan sembahyang. Besok menyesal tak? Ya Allah, dulu atas dunia banyak tolong orang, derma sini, derma sana, bantu pakai miskin sana, bantu orang banjir. Mana pahala ya Allah? Nak dapat macam mana? Dan Nabi kata di antara sebab pahala kita, amalan kita tergantung kerana meninggalkan sembahyang. Menyesal tak? Menyesal. Kalau aku tahu macam ni, aku sembahyang dulu. Tapi dah terlambat. Tok guru dah nasihat. Jangan tinggal solat, jangan tinggal solat. Ada yang buat baik dengan mak bapak, Masya Allah, tabarakallah. Bukan main beradab, berakhlak dengan ibu bapa, tapi tak solat. Jaga mak bapak, subhanallah. Punyalah lemah lembut, suapkan, makan, mandikan. Tapi tak solat. Adakah kau akan dapat kebajikan itu? Kau tak akan dapat. Nabi dah bagi tahu, orang yang meninggalkan solat, pahalanya tergantung.
Kecuali dia bertaubat dan mendirikan solat, baru Allah mengembalikan pahala itu. Itu semua permainan lah tu. Tapi setan duk bisik dalam hati, kau anak yang baik, kau jaga mak bapak bagus, nanti syurga, katanya setan. Nak dapat macam mana bekalan kita tu tergantung. Lepas tu perlu ilmu. Oh, macam ni cara nak dapat pahala. Bukan asalkan buat dapat pahala, bukan asalkan buat. Mengajilah. Mengajilah. Daripada dalam majlis ilmu tu Allah akan bagi petunjuk. Sebab tu ilmu tu penyuluh jalan. Kita bila tak belajar, kita duduk dalam gelap, kita tak tahu yang kita langkah tu betul ataupun salah. Tapi bila kita ada suluhan ilmu, tu tadi, oh salah rupa buat macam tu, nampak dah tu, ilmu dah suluh dah tu, suluhan ilmu. Salah rupanya kalau belajar macam tu, meninggalkan yang ilmu yang ni, belajar yang ni, rupanya salah jalan. Sebab dah ada suluhan ilmu tadi. Kalau tak ada suluhan ilmu yang betul tadi, dia akan menyangkakan dia melangkah di tempat yang betul, padahal dia sedang melangkah di tempat yang salah. Jadi minta berlindung banyak-banyak. Allah perintahkan kita minta berlindung. Ya Allah, lindungilah aku daripada kejahatan syaitan, sebab aku tak kuat, aku tak mampu, aku lemah, aku dhaif. Kau yang berkuasa ya Allah. Maka ini yakni Rasulullah SAW yang terlebih sebaik-baik orang yang amilin. Sedangkan Rasul SAW itulah yang terbaik penghulu segala para nabi, para rasul, makhluk yang terpaling mulia, makhluk yang terpaling hebat ibadatnya. Namun demikian, tetap juga Allah memerintahkan kepada Rasul supaya minta perlindungan daripada Allah, kerana Rasul sendiri pun tidak ada kuasa kalau tidak ditolong oleh Allah. Kerana Rasul pun makhluk. Rasul pun makhluk. Jadi kita lebih-lebih lagi lah kena selalu doa, kena selalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kena selalu minta. Tak kisah dalam semayang ke luar semayang ke, kena selalu, ya Allah selamatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tolong ya Allah, aku tak kuat. Selamatkan aku daripada tipu daya syaitan. Selamatkan aku daripada tipu daya syaitan. Kemudian tu Nabi tu. Dan yang terlebih afdalnya pada Allah Ta'ala berkehendak, ya Rasulullah SAW, serta yang demikian itu, yakni mana? Berdoa tadi, minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kejahatannya syaitan. Syaitan ni hebat. Sebab apa? Penciptanya hebat. Syaitan ni makhluk yang hebat. Sebab penciptanya hebat. Sebab tu jangan buat main-main. Bukan lawan kita syaitan tu. Syaitan tu bukan lawan kita. Sebab tu kita jangan lawan, kena minta berlindung. Sebab dia bukan lawan kita. Kena minta dengan tuan empunyanya, supaya menjaga kita, mengawal kita daripada kejahatan makhluknya sendiri yang namanya syaitan. Ibaratnya syaitan ni macam anjing pula, anjing bulldog, anjing polis yang besar, tinggi orang. Tinggi paras pinggang tu anjing. Bukan lawan kita tu. Koyak rabak muka dia. Jangan berlawan. Suruh tuan dikurung. Faham? Suruh tuan dikurung, baru kita selamat. Jangan minta berlawan. Bukan lawan kita tu. Kita minta berlawan dengan anjing tu silap lah. Balik rumah orang tak kenal lah. Dia kata siapa? Muka dah habis koyak rabak lah. Minta tuan ni, opek kau tolong kunci, kau tolong gari, kau kena ikat kau punya anjing ni, baru kita selamat. Nampak tak? Itulah ibaratnya. Setan ni bukan lawan kita, tapi minta tolong daripada Allah yang memerintah segala makhluk supaya menjaga kita daripada kejahatan syaitan tadi. Begitu maksudnya. Maka betapa dengan dikau, kalau dah Nabi semulia-mulia makhluk tu pun berhajat berkehendak minta tolong dengan Allah, berlindung daripada kejahatan permainan tipu daya syaitan, betapa dengan dikau, macam mana kita ni yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, yang tak ada ilmu. Adakah tak perlu nak minta berlindung? Adakah kita tak payah nak minta berlindung?
sedangkan kita ni bukan Nabi, bukan Rasul. Maknanya mafhum di situ kita lebih-lebih lagi kena minta berlindung dengan Allah. Sebab Nabi sendiri pun minta berlindung dah, sedangkan dia semulia-mulia, setaat-taat hamba. Kita ni hamba biasa ni lebih-lebih lagi lah nak kena sungguh-sungguh minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang jahat. Maka betapa dengan dikau serta jahil engkau dan kekurangan engkau. Kita ni serba-serbi kekurangan, ilmunya kurang, amalnya kurang, sabarnya kurang semua, kesungguhannya kurang, mujahadahnya kurang. Lebih-lebih lagi nak minta tolong dengan Allah. Dan lalai engkau, kita ni selalu lupa lalai. Lalai daripada tujuan hidup kita. Kita ingat bila kita tidur malam garang celik mata, kenapa Allah Ta'ala bagi aku hidup? Kita kata, untuk kumpul harta. Padahal bukan. Malam ni kita tidur, besok kita dijagakan balik oleh Allah daripada tidur, bukan untuk mencari harta, untuk beribadat. Tapi kita dah salah. Kita dah terlupa dengan matlamat hidup kita, iaitu ibadat. Celik mata je, nak kumpul harta, tidur. Besok celik mata, kumpul harta, cari harta, kejar kemewahan. Padahal Allah Ta'ala kata apa? Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadat. Itulah matlamat ni. Itulah tujuan kenapa kita dihidupkan oleh Allah. Dan itulah juga tujuan ataupun hikmah kenapa kita dibangkitkan semula oleh Allah daripada tidur, supaya beribadat. Yang kata cari harta tu sampingan. Itu sampingan, itu sambilan, bukan matlamat. Matlamat utamanya ibadat. Di samping ibadat, carilah harta. Tapi kita terbalik. Matlamat utama harta, kekayaan. Ibadat jadi sampingan. Terbalik kod dah. Sebab tu kita bila tentang hal-hal cari duit, harta, kekayaan, ada je masa kita. Tapi bila sebut majlis ilmu, tengok insya-Allah lah. Tapi kalau dalam bab-bab tu yang mendatangkan duit, ada je masa kita. Beres. Boleh. Bila? Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ajak datang ke surau mengaji, bukan tak nak datang, tapi itulah masa lah. Astagfirullahaladzim. Memang nak pergi Ustaz, insya-Allah. Bukan main bersungguh nak muka-muka ni. Mati-mati dah tu guru tu percaya. Ya ke? Tak apalah. Kalau macam tu tak apalah. Alasan gitu. Pandang belakang balik, insya-Allah tu dah berapa tahun? 15 tahun dah, insya-Allah. Tak sampai dipermain-mainkan. Nampak tak dah? InsyaAllah. Tapi cerita tentang benda-benda yang menjadi ruang dapat duit, jadi orang kaya, ada je masa. Ringannya melayang tubuh badan kita pergi. Melayang tubuh badan kita pergi. Sebab tentang majlis ilmu, berat, bukan main lagi. Allah. Leka kita, lalai. Maka sebab itulah kita ni kena minta sungguh-sungguh dengan Allah, minta berlindung daripada syaitan. Lindung ya Allah, selamatkanlah daripada syaitan. Dan ada pun makhluk selain daripada setan yang ganggu kita ibadat. Selain daripada tu, apa yang ganggu kita ibadat? Makhluk. Lepas satu-satu nak kena hadap. Nak berzuhud tu bukannya senang. Itu nak menyelamatkan diri daripada permainan perangkap syaitan bukannya senang. Nak perang dengan syaitan bukan senang. Lepas tu tak cukup dengan syaitan yang mengganggu, yang menghalang ibadat, nak kena menghadap makhluk pula. Makhluk. Siapa makhluk ni? Makhluk asing. Makhluk yang nak ganggu kita beribadat ni makhluk asing ke apa? Alien, UFO, dah saudara mara kita, anak bini kita,
tok laki kita, pak mertua, mak mertua kita, kadang mak bapak sendiri, kadang anak-anak sendiri, kadang cucu cicit ciak sendiri, kadang kawan-kawan sendiri. Yang ni makhluk. Makhluk yang ganggu ibadat ni biasanya siapa? Orang yang kita kenal. Orang kat Amerika tu ada tak kacau kita sembahyang? George Bush ada kacau kita sembahyang tak? George Bush ke siapa Presiden Arnold susah nak eja tu apa nama? Arnold Schwarzenegger, payah nak eja nama dia. Dia pernah jadi presiden mereka dia ada kacau kita pergi kuliah tak? Ada? Dia kata tak payah malam ni, kau tak payah pergi katanya Arnold Schwarzenegger. Ada? Tak ada. Yang kacau ni siapa? Kawan kita. Tu kita kenal tak kawan kita? Kenal lah ada kawan kita. Mat, mana ni mana? Kau diam. Beres. Tapi aku ada kuliah. Kuliah nantilah, ustaz tu muda lagi. Dia lambat lagi mati. Minggu depan kau boleh pergi. Oh ya ke? Tak ya juga. Okey, beres. Tu. Yang ganggu tadi siapa? Orang yang kita kenal. Tu makhluk. Kadang-kadang suami, kadang isteri dah nampak dah jalan. Nak bertukar hijrah dah jadi isteri solehah. Dulu, waktu kahwin dulu jauh daripada agama. Sekarang ni asbab media ni kadang-kadang dalam dok joget-joget, tengok joget-joget, terlintas pula Ustaz Azhar Idrus. Terbacalah, terdengar. Tak apa suai. Esok tengah tengok joget-joget, terlintas pula Tok Guru yang ni pula cerita tentang pentingnya ilmu akhirat. Lama-lama timbul kesedaran, rasa nak berubah lah. Nak mengaji dah, nak tinggalkan dah zaman-zaman tu sebab dah dapat ilmu sikit-sikit tadi. Jadi asbab pentingnya ibadat, bahayanya maksiat. Nak berubah, nak mengaji, suami tak bagi bang. Suami tak bagi. Tu makhluk. Bini nak mengaji fardu ain, laki tak bagi. Dah lah dia tak ajar. Bini nak berubah jadi baik, suami tak bagi. Tak boleh macam tu. Suami haram suami larang isteri untuk menuntut ilmu fardu ain. Faham tu? Jadi isteri boleh langgar arahan suami, ataupun isteri boleh langgar larangan suami untuk belajar fardu ain. Dia boleh langgar. Dia tak jadi isteri derhaka. Tapi isteri ni kadang-kadang kita ditipu oleh suami. Suami kata, awak tak boleh derhaka saya ni suami awak kena taat dengan saya. Kalau awak tak taat, nanti awak tak dapat syurga. Jadi saya kata jangan pergi mengaji, awak jangan pergi. Kalau awak pergi nanti Allah tak redha. Terbalikkan pula hukum. Dah tertipu isteri tadi. Takut nak pergi belajar sebab apa? Takut nanti tak masuk syurga. Padahal ikut arahan suami yang macam itulah nanti kita tak masuk syurga. Sebab tu kita kena mengaji. Kena tahu, yang kata taat suami ni taat tang mana? Mana yang wajib taat, mana yang tidak wajib kita taat dia. Bukan semua benda. Suami perintah isteri keluar rumah, dedah aurat, haram isteri taat kepada suami. Kita kena mengaji kalau tak kena tipu gitu. Kadang-kadang suami pula dah berubah. Nak suruh isteri, awak cukuplah, mulai hari ni kita ubahlah cara pakaian kita, apa benda semua, marilah kita pergi belajar. Oh tak mau pula dah. Tu bini pula jadi pengganggu. Kadang mak mertua masuk campur. Aku tak redha anak aku pakai tudung. Kau jangan nak paksa anak aku pakai tudung. Berlaku tuan-tuan. Berlaku. Sampai bercerai. Sebab apa? Tak suka anaknya dipaksa suami menutup aurat. Mak 2 kali 5 bengong kat dia. Patut bersyukur dapat suami yang dah ada kesedaran nak bawa anak kita dekat dengan Allah. Ni dah marah menantu, kenapa nak suruh anak ditutup aurat pula dah. Na'udzubillah min zalik. Itu tadi makhluk ganggu ibadat, halang ibadat, kacau ibadat. Kita nak dekat dengan Allah, mikir nanti orang kata apa tak jadi nak buat. Nanti kalau aku pergi mengaji, nanti apa pula kata kawan-kawan.
Tak payah tu makhluk ganggu. Mak bapak kita nak pergi ngaji, tak boleh pula, jaga cucu. Saya ingat lagi Tok Guru pesan almarhum Tuan Guru Haji Amrullah, dia kata pesan, kamu besok kalau kamu ni dah berkahwin, dah beranak, jaga sendiri. Jangan sibukkan mak bapak kamu nak jaga anak kamu. Bagi masa mereka untuk dekat dengan Allah. Sebab dulu waktu kamu kecil sampai dewasa, dia dah banyak masa jaga kamu, dia tak ada peluang nak dekat dengan Allah. Tak ada peluang nak pergi mengaji surau sebab nak membesarkan, nak menghebohkan kamu. Tiba-tiba bila kamu dah dewasa, dah bekerja, dah berkahwin, kamu serahkan pula anak kamu seramai-ramainya kepada mak bapak kamu, sehingga mak bapak kamu pun tak boleh lagi nak pergi ke surau, ke masjid, nak jaga anak-anak kamu pula. Ini pesanan Tok Guru lah. Maknanya daripada suruh mak bapak, baik kau cari orang lain jagakan anak kamu. Jangan ganggu masa-masa kritikal ibu bapa kamu tadi. Biarkan mereka beribadah kepada Allah sebagai persiapannya nak menghadap Allah. Jangan sibukkan mereka dah. Itu pesan Tok Guru. Dia kata jangan jadi anak-anak yang macam tu. Bagi peluang mak bapak kita, jangan sibukkan dengan anak kita. Mak bapak kita nak semayang payah, nak pergi mengaji payah, nak jaga cucu macam-macam. Mereka nak belajar, usianya semakin pendek, masa dia semakin sedikit. Kenapa kita nak sibukkan lagi mereka setelah mereka dah berpuluh tahun sibuk dengan kita dulu? Itu nasihat Tok Guru lah. Tapi kita fikir-fikir betul juga. Bila lagi kadang mak bapak nak pergi ke surau, kadang tanya, ada jemaah-jemaah, cik, nampak lama tak nampak jaga cucu Ustaz? Nampak tak? Sian. Dia nak pergi ngaji. Tapi jangan. Ni kalau boleh elakkanlah. Ataupun cari cara lain, jangan ganggu masa. Ataupun waktu nak pergi belajar, biar mak pergi belajar, kita jaga anak-anak kita. Jangan maknanya macam tu. Susah nanti. Mak bapak kita nak belajar, nak baiki, nak tengok balik, nak semak balik amal ibadah. Itulah masa terakhir dah. Dia nak belajar, nak dekatkan diri. Jangan sibukkan dah. Ingat lagi. Tok Guru pesan macam tu. Jangan susahkan mak bapak kamu, jaga anak-anak kamu. Bagi mereka peluang nak dekat dengan Allah, beribadat banyak-banyak sebagai bekalan mati dia orang. Kemudian katanya sikit lagi. Dan ada pun makhluk itu, maka memadalah engkau pada mereka itu, bahawanya jikalau bercampur engkau akan mereka itu dan muafakat akan mereka itu pada kesukaan mereka itu, berdosa engkau dan binasa pekerjaan akhirat engkau. Maka dalam masalah nak menyelamatkan diri daripada makhluk ni, caranya apa? Nak kena beruzlah. Uzlah pula. Itu cara nak menyelamatkan diri daripada permainan makhluk tadi. Kena uzlah apa? Mengasingkan diri. Asingkan diri. Kena jauhkan diri daripada makhluk, tapi bukan semua masa. Waktu-waktu tertentu kena tinggalkan makhluk. Campur makhluk dalam urusan yang baik-baik. Mengaji, campur makhluk. Solat Jumaat, campur makhluk. Solat jemaah, campur makhluk. Program yang baik-baik, campur makhluk. Ada pun benda yang lara-lara, tak ada kepentingan, bahkan haram, tinggalkan makhluk. Jangan campur. Itu cara dia. Maksudnya uzlah. Bukan 24 jam, setiap hari, setiap minggu, nak kena campur masyarakat. Dah. Ada masa. Macam kawan-kawan kan? Kawan-kawan ada masa kena campurkan kawan, ada masa kena tinggalkan kawan-kawan. Kalau tak, kita tak boleh nak belajar. Minta maaf lah. Tadi tempat kerja dah campur, waktu rehat dah makan sama kat kantin, petang tadi dah main bola sama kan. Jadi waktu maghrib ni tolonglah, aku nak pergi belajar pula. Ibaratnya begitulah. Ini dah daripada pagi sampai ke petang, tempat kerja dengan kawan, waktu rehat dengan kawan, balik kerja dengan kawan, padang bola dengan kawan, kedai tom yam dengan kawan. Dah mana masa kita? Sebab tu kena uzlah, kena tinggalkan kawan-kawan kita seketika. Sebab ada kepentingan untuk akhirat kita sendiri. Kalau tak tegas buat macam tu, sampai matilah kita akan disibukkan dengan makhluk tadi. Contohnya kawan-kawan, yang mana kawan-kawan kita tu nanti takkan teman kita waktu kita bertemu dengan malaikat maut. Faham tu? Padanlah muka kau seseorang lah. Kau lah hadap malaikat maut. Aku tak ada. Itulah balasan kawan-kawan kita besok. Jadi beringat maknanya. Bukan tak boleh berkawan, ada masa campur, ada masa kena tinggalkan sebab ada benda yang lebih wajib kita nak kena buat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Sama makcik. Doakan saya. Astagfirullah. Ambil dulu. Ya. Tak boleh lipat ni. Yo, Syafakallah. Bolehlah iqamah. Iqamatis solat. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.